Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 25 Julai 2021. Bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita, sebanyak 13 fog machine sanitizer telah diagihkan kepada masjid-masjid di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari dalam program Ziarah UKAS. Sumbangan telah disampaikan Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga Adun Bukit Sari, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Pejabat Lakil Lawas pada Sabtu. Fog machine sanitizer ini digunakan bagi membersihkan kawasan dalam masjid daripada penularan wabak pandemik COVID-19 sebelum dan selepas diadakan solat berjemaah. Sementara itu, di Terbeduk, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Manyinjawong menyerahkan 36 cek bagi projek kecil luar bandar MRP di Kampung Picin pada Sabtu. Beliau yang juga Adun Terbeduk telah menyerahkan cek yang berjumlah RM478,000 kepada para penerima dari konstitusi berkenaan. Antara yang menerima ialah pihak gereja, Persatuan Pertubuhan, kelab dan PIBG sekolah rendah dan menengah di kawasan tersebut. Sebelum itu, beliau telah menghadiri program Training of Trainer TOT bagi petugas parti menjelang pilihan raya negeri akan datang. Laporan berikutnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak akan mempertingkatkan perkhidmatan pengurusan kaunter di agensi tersebut. Menteri Pengangkutan Dato' Lee Kim Shin dalam satu kenyataan media memberitahu pihaknya telah menerima banyak aduan daripada orang ramai mengenai kesukaran untuk berurusan semasa membuat pembayaran untuk perkhidmatan pengangkutan termasuk pembaharuan cukai jalan dan pendaftaran kenderaan. Sehubungan itu, katanya bagi mengatasi masalah tersebut, perkhidmatan transaksi kaunter JPJ Sarawak akan ditingkatkan dari 210 kepada 300, penambahan slot dari 70 slot kepada 100 slot, termasuk kapasiti kaki tangan yang bekerja daripada 50% kepada 60% mulai 26 Julai ini. Sebelum itu, beliau telah bermesyuarat bersama pengarah JPJ Sarawak, Norizan Jili di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Lee turut memaklumkan bahawa tempoh pelanjutan masa telah diberikan kepada semua pengguna kenderaan di Sarawak bagi tujuan memperbaharui cukai jalan maupun lesen memandu sehingga 30 September 2021. Berita seterusnya, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Julaihi Narawi turun padang meninjau tugasan pasukan bergerak vaksinasi menjayakan program imunisasi COVID-19 di PPV Dewan Masyarakat Kampung Sungai Ladong pada Sabtu. Beliau yang juga Adun Sebuyau menzahirkan rasa syukur atas penglibatan penduduk yang menggalakkan dalam melancarkan pelaksanaan program vaksinasi berkenaan. Seramai 420 penerima telah mendapatkan dos kedua vaksin jenis Sinovac menjadikan jumlah keseluruhan yang telah lengkap vaksinasi di kawasan zon Sebangan setakat ini adalah seramai 2,020 orang. Terdahulu dalam program berasingan, beliau mengadakan lawatan ke lokasi projek transformasi luar bandar RTP di sekitar kawasan Sebuyau. Antaranya projek jalan pintas dari Kampung Sungai Lumut menuju ke Kampung Bajong, projek jambatan Culvert Sungai Lumut, tapak projek Balai Raya Sungai Lumut dan tapak projek pusat jualan Sungai Lumut. Difahamkan jalan pintas itu adalah terus menuju ke jalan pesisir di laluan Bajong dan Terbelu yang baru siap dibina baru-baru ini. Jalan berkenaan juga digunakan oleh warga penduduk Kampung Lubuk Meranti, Sekitong, Lumut, Tungkah Melayu dan Arus Iban ke Pekan Sebuyau. Secara keseluruhannya, projek-projek tersebut akan memberi manfaat jangka masa panjang kepada warga Sebuyau. Manakala di Padawan, seramai 78 penduduk Kampung Kiding menerima suntikan vaksin dos pertama dalam program Outreach Vaksinasi Daerah Kecil Padawan pada Sabtu. Menarik perhatian, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil turun padang dan membantu dalam memberikan vaksinasi kepada penduduk terlibat. Anak beliau, Dr. Abner Jerib dari Klinik Perubatan Batu 10, Klinik Kesihatan Padawan serta sukarelawan juga membantu dalam proses pemberian vaksin tersebut. Mengikut hari ini, sebanyak seramai 78 dos telah diberi. Dan dengan itu saya rasa kita dapat memenuhi kawasan ini hampir 100% untuk diambil vaksin. Dos keduanya ialah bulan 14 hari bulan 8 dan kita akan datang sini juga untuk memberi dos keduanya.
mengikut sambutan juga mereka akan menunggu menanti dos kedua ini. Saya rasa usaha kita untuk mengadakan outreach program di kawasan pedalaman sangat baik. Dalam pada itu, beliau memuji inisiatif kerajaan negeri dalam memudahkan proses vaksinasi melibatkan penduduk di luar bandar. Kebanyakan mereka tidak didaftar dalam MySejahtera. Oleh kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah mengambil keputusan untuk memberi vaksin dan kita akan mendaftar selepas ini dalam MySejahtera. Jadi ini langkah yang baik oleh kerana kebanyakan tempat tidak mempunyai lingkungan ataupun broadband. Jadi kita ambil nama, mereka setuju untuk ambil vaksin dengan adanya consent letter, dan selepas itu pihak daripada klinik kesihatan akan mendaftar mereka melalui MySejahtera. Kampung Kiding merupakan sebuah kampung yang terletak di kawasan Tanah Tinggi Padawan dan didiami oleh seramai 455 orang penduduk kaum Bidayuh. Balik ke perkembangan dari daerah bau dengan sektor pelancongan di Pekan Siniawan bakal mengubah pekan tersebut sebagai destinasi yang unik untuk dikunjungi oleh para pelancong. Adun Serembu Miro Simuh berkata sebagai wakil rakyat kawasan yang tiada bandar dan pekan, maka tumpuan beliau adalah menjadikan Pekan Siniawan berubah ke arah itu. Menurutnya, para pengunjung bukan sahaja boleh melihat Pekan Lama Siniawan yang berusia lebih 100 tahun, tetapi akan melihat satu tugu besar yang dibuat oleh komuniti di sini dengan bantuan kerajaan dan pelbagai pihak. So, tumpuan saya lah untuk melihat pekan ini berubah beralih arah menjadi satu pekan yang unik, tidak terlalu besar tetapi unik dikunjungi dan sedap mata memakan. Sebab itulah kita minta bantuan kerajaan. Kita telah bina Siniawan Walking Street, sudah siap dengan kos dengan juta. Sekarang projek waterfront tengah rancak berjalan dengan kos 10.2 juta untuk waterfront Siniawan, termasuk new ramp, boat parking area dan sebagainya. Dan nanti kita akan buat satu lagi produk, antara produk yang unik is heritage cruise daripada Kuching Waterfront ke Siniawan Waterfront. Those are the things that we plan lah, Datuk. Dan bila kita sebut tentang pelancongan dengan tersendirinya lah, industri ini akan mengangkat tahap ekonomi setempat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program pecah tanah projek pembinaan patung Guan Yin bertempat di Pekan Warisan Siniawan pada Sabtu. Tambahnya lagi, patung Guan Yin akan menjadi yang paling besar dan tertinggi di Sarawak dengan ketinggian 10.6 meter. Ia juga bakal menjadi satu ikon yang bukan sahaja kepada Siniawan tetapi Sarawak amnya. Sementara itu, Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin yang turut hadir sama menyempurnakan program tersebut memberitahu bahawa kos keseluruhan projek bernilai 2.2 juta ringgit itu dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.